Jadi soalan tadi tu tengok, saya bukan kata benda yang saya tu daripada kepala otak saya reka, tapi daripada yang baca karangan ulama, macam mana dia tafsirkan. Sebab ilmu berkaitan dengan hukum nak mengkafirkan bukan mudah. Bukan kata ini bukan betul lah cakap daripada mulut saya. Tapi apa yang saya beritahu tu, apa yang saya sampaikan daripada kitab-kitab para ulama. Baru tengok rupanya macam tu. Tu lah ilmu halus ulama bincang. Bukan senang-senang. Hanya sujud kan? Sujud haram lah. Mana boleh rokok-rokok, mana boleh sapu-sapu kaki sujud depan syekh ke apa ke. Jadi itu ada tafsir. Tapi adakah perbuatan itu disuruh? Tidak disuruh. Antara kufur bid'ah itu ada kufur ataupun haram itu ada tafsilannya. Kamu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sekejap sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana tadi? Wal mawjudatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mawjudatu bin nisbati ilal mahalli wal mukhassisi arba'atu aqsamin. Perkara yang mawjud, perkara yang ada, nisbah kepada tempat dan juga pencipta. Mukhassis itu pencipta. Ada empat bahagian. Ini benda-benda yang basic je lah. Jadi nak susun balik macam mana pengkategorian pengelasan makhluk-makhluk ni. Okey. Pertama, qismun ghaniyun. Ni tak pasang ke? Qismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis. Satu, ada yang mawjud. Mawjud ni yang ada. Jadi yang ada di sini umum lagi. Sebab apa? Apa yang ada? Yang ada tu apa? Allah dan makhluk. Allah dan makhluk. Qadim dengan hadis, itu yang ada. Okey, jadi pertamanya qismun ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassis. Pertama, bahagian pertama yang kaya, terkaya daripada tempat. Terkaya makna tidak berhajat kepada tempat dan tidak berhajat kepada pencipta. Tempat ni bukan maksud tempat untuk duduk, bukan maksud ruang. Tempat dengan maksud zat. Tidak berhajat kepada zat yang dia nak lekat padanya, nak berada pada zat. Dan tidak berhajat kepada mukhassis, tidak berhajat pada pencipta. Wa huwa dzatu maulana jalla wa azza. Itu zat Allah Ta'ala. Maka zat Allah tidak berhajat kepada tempat. Sebab apa dia Zat dia tak berhajat pada tempat. Tempat ni apa maksud tempat? Dia kena bagi. Ulama bahagikan zat, sesuatu tu sama ada zat atau sifat. Ni biasa kita dengar ustaz-ustaz kita terang. Zat dan sesuatu tu sama ada asyai, sama ada zat ataupun sifat. Zat ataupun sifat. Macam mana kita nak fahamkan? Okey. Kita tengok dinding ni. Zat dinding dan juga sifat yang ada pada dinding. Dua perkara pada penakkulan akal berbeza. Bila kita kata dinding putih, kita faham situ zat dinding dan sifat putih yang ada pada dinding. Maka zat dinding tu ialah diri dinding tu lah. Yang kedua, kita faham di situ ada satu sifat yang duduk pada zat dinding, namanya putih. Maka putih itu sifat. Sifat ni dia kena duduk pada zat. Putih tu kena duduk pada sesuatu. Dia tak akan ada putih bersendirian. Betul tak? Tak ada. Baju yang putih, rambut yang putih, ada. Kopiah yang putih, buku yang putih, mesti duduk pada sesuatu. Cat putih, ada mana? Cat putih. Pada air tu. Tuan semalam. Oh, kimia kan? Cat duduk pada mana? Pigment ke? Betul? Pada pigment tak? Putih tu ada pada pigment. Dia tak ada berasingan, dia duduk pada benda juga. Cair tu lah pigment dia tu. Okay. Jadi itu satu. Contoh lain lagi, manis.
Manis mesti duduk pada sesuatu kan? Manis pada gula, manis pada madu, manis pada air, manis pada senyuman. Itu tahu ya tu. Tak ada sesuatu, tak ada manis yang berasingan. Itu sifat manis. Tak ada kita pergi kedai, kita cari. Mak kita suruh kita, amat pergi kedai beli gula. Kita pergi kedai, kita kata nak beli manis sekilo. Beli manis sekilo. Jadi manis tu sifat. Naknya benar. Manis yang ada pada gula lah. Orang cari, orang takkan cari gula, orang cari manis. Gitu. Itu maksud faham zat dengan sifat. Okay, jadi bila begitu, zat ini dia tidak berhajat duduk pada yang lain. Macam sifat tadi kan, putih mesti duduk pada sesuatu, manis mesti duduk pada sesuatu. Tak, kita kata apa lagi? Kasar, kesat atau kasar mesti duduk pada sesuatu. Ilmu mesti duduk pada sesuatu. Tak ada berasingan. Kalau berasingan senang nak beli kedai, nak beli ilmu sikit tak, dia duduk pada sesuatu, pada orang, ilmu. Okey, jadi itu berhajat pada zat. Itu sifat. Kalau zat dia tak berhajat pada tempat, sebab dia boleh berdiri dengan diri sendiri. Tempat di sini ingat, mahal bukan maksud tempat, maksudnya kosong, ruang, bukan maksud ruang. Itu perbincangan lain tu, ruang. Itu perbincangan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Itu bicara situ. Adapun tempat di sini maksudnya dia bukan sifat yang duduk pada benda. Zat, kita duduk pada benda. Kita kena bertempel pada benda ke? Tak, kita duduk pada kita lah zat. Itu maksud pertunggalan. Maqama bi nafsi, yang boleh berdiri dengan sendiri, itu namanya zat. Maqama bi ghairi, yang duduk pada yang lain, itu namanya sifat. Okey, sekarang ni bahagian pertama, yang tidak berhajat kepada tempat dan pada pencipta. Siapa? Zat Allah. Zat Allah Ta'ala dia bukan duduk pada hak lain, bukan dia sifat, dia zat. Dia bertunggalan dengan wujudnya dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Wa qismun muftaqirun ilal mahalli wal mukhassis. Yang kedua, bahagian kedua, yang berhajat kepada tempat dan juga pencipta. Apa dia? Wal aghrab. Aghrab dalam istilah, aghrab jamak kepada aghrab pula. A'rab. Al-a'rab. Al-a'rab jamak kepada aradun. Aradun ialah sifat makhluk. Dia ulama bahagikan pada istilah, sifat itu umum. Sifat itu umum. Sifat yang makhluk, sifat bagi makhluk dinamakan arab. Alaqah dia apa? Antara sifat dengan arab, alaqah dia apa? Ingat. Umum apa dia? Ilmi. Alaqah dia apa? Umum, khusus, mutlak. Laki dia ajar sulam, kita tahu. Senang je kalau nak tu kita boleh ajar. Mari papa hitam. Senang je. Apa hak ni? Okey. Jadi sifat umum. Arab istilah lafaz yang khusus merujuk kepada sifat makhluk. Okey. Wa qismun muftaqirun ilal mukhassisi dunal mahal. Satu bahagian yang berhajat kepada mukhassis, pencipta, tapi tak berhajat pada tempat. Dia bukan sifat yang duduk bertampal, duduk pada yang lain, bukan. Wa huwal ajram, iaitu ajram, jamak kepada jirmun, jirim. Jirim. Jirim tu ialah zat, lafaz yang khusus merujuk pada zat makhluk, namanya jirim. Okey, zat umum, zat makhluk namanya jirim. Wa qismun mawjudun fil mahal wa la yaftakiru ila mukhassis. Okay. Satu bahagian yang wujud pada mahal. Tengok, yang atas semuanya sebut muftakir. Muftakir, hak ni sebut mawjud, sebab dia rujuk pada sifat Tuhan. Sifat Tuhan bukan muftakirun, mawjudun fil mahal, ai fi dhatillah. Ulama perhatian, ulama sangat berhaluh dalam memilih perkataan. Sebab itu akidah ni
kita kena pilih perkataan elok-elok. Kismun maujud, dia tak kata muftakirun ilal mahal. Tadi awak nombor 2 kan, dia kata kismun muftakirun ilal mahal lah. Ni kismun maujudun fil mahal. Bahagian yang keempat ni, dia ada pada mahal, pada zat. Wala yaftakiru ila mukhassis, dan tidak berhajat pada mukhassis. Wa huwa sifatu maulana jalla wa azza, sifat Allah SWT. Jadi kalau bincang ba'alaqah tadi, sekarang ni dibincang je lah zat, bagaimana dibahagikan zat dan sifat itu. Jadi sesuatu tu sama ada zat ataupun sifat. Dalam ni, kalau zat makhluk nama dia jirim. Kalau sifat makhluk namanya arak. Faham? Jadi hubungan kaitan antara zat dengan jirim ni panggil umum, khusus, mutlak. Samalah ni. Kalau bentuk kita boleh buat rajahnya begitu. Jadi alaqah ada berapa? Alaqah ada berapa? Ini alaqah kaitan. Ada 4. Ahsan. Ada 4. Pertama dia umum khusus min wajah. Tabayun. Berasing. Tabayun. Faham pula lah. Anda bayang lain pun. Berasingan. Dia panggil tabayun. Tabayun. Asing. Yang ni tak sama dengan ni. Itu maksudnya. Yang kedua, tasawi. Taraduh. Taraduh. Taraduh tu sama. Bulat tu sama dengan bulat tu. Dua benda sama. Taraduh lah. Kalau cok dan cangkut, apakah kaitan cok dan cangkut? Tahu tak cok? Cangkut tahu tak? Cok tu cangkut. Masa tengah ni sebut cok. Tahu ke? Siapa lagi? Kelantan sebut Kelantan. Cok ke tak? Cok ke? Okey, atau kita kata benda Bashar dengan insan. boleh lah, apa-apalah. Buku dengan kitab. Buku dengan kitab. Tak ada lah. Okey. Yang kedua, dipanggil hubungan Khusus. ini fardu kifayah dah. Fardu kifayah dah. Cuma nak kabur lah, mungkin ada di kalangan apa ni, ustaz-ustaz kita atau talib boleh faedah baru. Alaqah gini, nama alaqah apa? Umum, khusus, mutlak. Yang kedua kan, maknanya yang ni, yang kecil duduk dalam besar. Dipanggil umum, khusus, mutlak. Ya, umum pada satu pihak, khusus pada satu pihak. Secara mutlak. Okey, yang kedua, am, umum, khusus, wajib. Kaitan ni tak tengah ni lah. Umum, khusus, wajhi. Apa maksud? Kaitan ni gitu. Bila kita kata pintu besi, contoh umum, khusus, mutlak tadi, zat dengan jirim. Bila sebut zat makhluk, kita sebut apa? Jirim dan zat. Termasukkan boleh dalam grup tu kan. Zat badan kita lah. Kita ni, badan kita sebut zat, dan kita sebut jirim. Diri Allah kita sebut apa? Zat sahaja. Jirim boleh tak? Tak boleh. Sebab jirim istilah khusus bagi zat makhluk. Betul je. Okey. Sifat kita panggil apa? Arak, kita panggil juga. Sifat pun kita panggil juga. Sebab umum kan, umum merangkumi semua. Sifat Tuhan kita panggil sifat sahaja. Kita tak panggil arak, sebab arak tu istilah khusus merujuk pada sifat makhluk. Okey.
Itu maklum Umum khusus wajhi, contoh apa? Pintu besi. Pintu besi. Apakah perkaitan pintu dengan besi? Perkaitan pintu dengan besi. Perkaitan ni umum khusus wajhi, dia berhimpun pada pintu besi. Pintu besi itu ada sifat pertama. Mari sini. Pintu besi. Pintu besi duduk sini. Berhimpun. Pertama pintu. Ni besi. Adakah semua pintu itu besi? Tidak. Adakah semua besi itu pintu? Tidak. Jawapannya tidak. Tapi berkaitan bila kata pintu besi, faham? Pintu besi itu dia pintu dan dia besi. Pintu besi. Benda main apa ni, pasaport pening kepala. Benda biasa je, pintu besi tak tahu juga. Cuma ulama susun balik cara fikir. Itu kaitan nama umum khusus wajhi. Kerana pintu besi itu dua kalimah. Apa kaitan kalimah pintu dengan besi? Kalimah pintu itu berhimpun pada pintu besi. Kerana apa? Pintu, ada pintu bukan besi, banyak lagi pintu-pintu lain. Besi, ada besi yang bukan pintu, banyak lagi besi-besi lain. Jadi berhimpun pada kalimah panggil pintu besi. Faham? Tak faham pun tak apa lah. Buat fardu kifayah. Dan ni ada dah faham tak? Cukup fardu kifayah. Ini nak cover tu je. Tak ada kaitan dengan, tak ada kaitan lagi. Kaitan ni, kaitannya luas lagi. Bukan sekadar akidah saja. Ni sekadar macam mana ulama' buat berkaitan lafaz. Satu lafaz dengan lafaz yang lain. Satu lafaz dengan lafaz yang lain. Okey. Kita kembali sudah. Ini tambahan je lah. Jadi di sini kisim yang mawjud pada mahal yang tidak berhajat kepada mukhassis, iaitu sifat Maulana Jalla wa Azza, sifat Allah SWT. Habis. Kemudian al-mumkinat. Al-mumkinatu al-mutaqabilatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihadu kadzal maqadiru rawathiqatu. Itu 6 perkara mungkin yang berlawan-lawanan. Apa kaitannya? Okey, sekarang ni nak bincang. Dalam Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iradat. Iradat Allah Ta'ala bertakluk dengan apa? Iradat Allah bertakluk dengan perkara mungkin, perkara yang harus berlaku, boleh berlaku. Tuhan nak ni. Jadi apakah perkara yang harus tersebut, yang Allah Ta'ala pilih daripada perkara-perkara harus tu? 6 perkara. Itu mungkin yang berlawanan, yang Allah Ta'ala kehendak salah satu daripadanya, daripada lawan-lawan tadilah. Ada 6. Pertama, al-wujud wal adam. Ada dan tak ada. Mana Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya boleh pilih nak mengadakan kita ataupun nak meniadakan kita. Pada sebelum cipta kita lah, iradat Tuhan bertakluk dengan nak mengadakan kita atau nak meniadakan kita. Ataupun anak kita, cucu kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okay. Yang kedua, maqadir, kadar. Allah Ta'ala, iradat Allah menentukan kita ni kadar dia berapa. Kadar maksudnya saiz lah, berat, besar mana, berapa berat kita, tu kadar dia. Rumah berapa luas. Wasifatu, sifat kita ni, sifat macam mana, kulit warna apa, rambut warna apa, itu sifat. Wal azminatu, masa. Tuhan juga menentukan kita lahir pada tahun bila, tidak lahir pada tahun bila. Wal amkinatu, tempat kita duduk di Malaysia, duduk di sini, tidak duduk di rumah, tidak duduk di Thailand, tidak duduk di Myanmar. Wal jihadu, dan jihad. Jihad iaitu arah ataupun jihad arah atau kedudukan. Arah mana? Atas bawah kita duduk di sini, tidak duduk atas atap.
Jadi semua apa nama ni, yang sebut tadi, Allah yang menentukan dan mentaksiskan kita duduk sini, duduk atas, duduk bawah ke mana, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Habis. Mudah-mudah je ni. Wal qudratul azaliyatu. Sekarang dibincangkan. Wal qudratul azaliyatu, bermula kudrat yang azali. Kudrat Allah yang azali, hiya ibaratun an sifatin, ibarat daripada sifat yata'atta biha, yang hasil dengannya ijadu kullu mumkinin, mengada setiap mungkin, wa i'damuhu, dan meniadakannya, yang berlaku melaluinya. Boleh tak? Yang hasil dengannya oleh ada setiap mungkin dan meniadakannya ala wifqil iradah, mengikut iradah Allah. Jadi sekarang ni dia tegang, dia ambil sifat ma'ani sekarang ni lah. Sifat ma'ani, kudrat Allah. Apakah kudrat Allah Ta'ala? Kudrat Allah itu sifat yang dengannya Allah Ta'ala mengadakan mungkin dan meniadakan mungkin. Tuhan nak buat kita, nak buat apa-apa, nak buat hujan, nak buat taufan ke, nak buat apa, boleh, mengikut iradat Tuhan. Kudrat ini mengikut iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu gitu, akan berlaku gitu. Wal iradatu sifatun yata'atta biha takhsisul mumkini, dan iradat itu sifat yang hasil dengannya taksiskan mungkin, mentaksiskan makna menentukan mungkin, bi ba'dhi ma yajuzu alai, dengan sebahagian yang harus ke atasnya atau mungkin. Jadi sifat iradat ni, tugas dia atau skop dia, iradat ialah Tuhan nak tentukan. Dengan sifat iradat ni Allah Ta'ala menentukan apakah yang berlaku, apakah sifat sebahagian mungkin tadi. Mana daripada 6 tadi lah. Ada? Saya ni macam mana, sifatnya macam mana, ikutlah. Okey. Mudah-mudah je ni. Yang panjang-panjang lagi, takluk panjang tu itu masuk dalam fardu kifayah dah. Dalam syarah ada sebut lah. Wal hayatu, itu kan, ke ilmu. Wal ilmu sifatun yang kashifu bihal ma'lumu. Ke ilmu pula ialah sifat yang terangkat hijab atau terzahir dengannya. Terjemah apa tu? Tersingkap belaunya, boleh lah. Terzahir dengannya atau jelas dengannya. Al-ma'lum, perkara yang maklum. Ala ma huwa bihi. Ala ma huwa bihi ni istilah, kita terjemahkan yang diketahui seladin yang yatim sebut. Boleh tak? Ala ma huwa bihi, mengikut hakikat sebenar. Mengikut hakikat sebenar. Itu je. Jadi ilmu ni sifat yang dengan ilmu Allah Ta'ala tahu perkara itu mengikut hakikat yang sebenar. Jadi hakikat, contohnya hakikat apa? Hakikat kinafah itu manis ke pahit? Manis ke pahit? Allah Ta'ala tahu. Hakikat apa dia? Ibnu Arabi ni bagaimana? Allah yang tahu. Jadi dengan sifat ilmu Allah Ta'ala terzahir baginya, tersingkap baginya segala perkara. Itu dalam masalah tu dibincang ya Allah Ta'ala tahu apa? Tahu semua perkara. Ta'aluk dengan segala hukum akal, yang wajib, mustahil, harus, semua Allah Ta'ala tahu. Okey. Wal hayatu sifatun tusahhihu liman qamat bihi an yattasifa bil idrak. Al hayat pula, sifat perhidup, ialah sifat yang mensahihkan bagi zat yang berdiri dengannya. Qamat ay qamat hayat, al hayatu atau as-sifatu bihi biman. Sifat yang mensahihkan bagi zat yang berdiri sifat itu dengannya, mensahihkan apa? Tusahiha ayat, sifatnya man tadi bil idrak. Itu sikit. Sifatan tusahihu liman
Man maksud alladhi. Qamat. Qamat siapa? Fa'il di mana? Ha? Sifat. Bihi. Bihi kembali pada apa? Man. Ayat wa sifat. An masdariyah kembali pada apa? Ha. Jadi apa? Jumlah an masdariyah dengan sifat dengan fi'il tu duduk tempat apa? Masya-Allah. Ayat bagi sahihkan bahawa dengan idrak. Bersifat ia dengan idrak. Itu bagi belajar nahwu nak i'rab. Kita terang secara mudah. Hayat itu sifat yang dengan sifat itu sahlah zat yang bersifat dengan hayat itu bersifat dengan sifat-sifat idrak. Idrak dia nama apa tu? Tak jemaah? Nombor 1. Idrak. Tu ada lagi. Sifat idrak. Okey. Jadi sifat-sifat bila hayat itu maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat-sifat idrak yang lain. Tak? Kudrat ke, iradat ke, ilmu ke. Nah, jadi bila hidup, zat itu hidup, barulah dia berkuasa, barulah dia ada ilmu, barulah dia berkehendak, dia mendengar, dia melihat. Jadi hayat ini sifat. Bila ada sifat itu, maka dia melayakkan, mensahihkan, melayakkan bahawa bersifat dengan sifat-sifat makni yang lain. Okay, sekarang ni maknanya Tuhan kena hayat dulu baru kudrat. Bukan, sekarang ni dibincang dari segi ta'akul. Adapun pada Tuhan tak ada tertib. Kalau ikut tertib ni maknanya Tuhan kena hidup dulu, lepas hidup kena tahu, lepas tahu kena hendak, lepas hendak kena buat. Tak, itu tertib tu kerana kita tak mampu nak terang sekaligus. Boleh terang sekaligus? Okay, 1, 2, 3. Boleh. Mana boleh terang satu. Jadi ulama susunglah. Susung. Adakah pada hakikat Tuhan kena tersusung hak ni dulu? Tak. Cuma ni dekat pada ta'akulan hayat ini ada hayat, maka boleh bersifat-sifat lain. Kalau tak ada sifat hayat, macam mana nak berkuasa, nak berkehendak, ada ilmu, nak mendengar? Itu aja. Nak menyatakan sifat hayat tu wajib. Wasam'ul azaliyu. Okay, bincang bab sama' pula. Sifatun yang kashifu biha kullu mawjudin. Sifat yang tersingkap dengannya, terzahir dengannya setiap yang ada. Ala ma huwa bihi, ay ala haqiqatihi. Ala ma huwa bihi, ala haqiqatihi, mengikut hakikatnya. Terjemah begitu senang lah. Kata ala ma, atas barang yang adalah ia dengannya. Dengan barang. Ada orang suka gitu, tak apalah, masing-masing lah. Tapi kalau nak mudahnya ala haqiqatihi. Sifat yang terzahir dengannya. Kita tak lama gitulah sebab dia nak balik dhamir. Yang tersingkap dengannya, zahir dengannya setiap yang ada mengikut hakikat sebenarnya. Inkishafan, sebagai singkap atau zahir yang yubayinu siwahu, yang berlainan daripada lain daripada sama. Yubayinu siwahu, yang berlainan tulis apa tu? Selain dengan realiti sebut secara sendiri dan secara betul. yubayinu bihi, berasing dengannya, siwahu, selain daripadanya. Siwahu apa tu? Selain daripada zat. Di sini tengok ni. Okay, sama sifat yang tersingkap dengannya, zahir dengannya setiap mawjud, mengikut hakikatnya akan sebagai inkishaf. Inkishaf, sifat inkishaf itu lain daripada sifat inkishaf selain sama. Sifat inkishaf selain daripada sama. Sebab apa? Sifat ilmu ta'alluq dia inkishaf juga. Sifat basar ta'alluq dia inkishaf juga.
Sifat sama ta'alluq dia inkishaf juga. Jadi 3 sifat ini ta'alluq dia jenis ta'alluq inkishaf. Apa maksud ta'alluq inkishaf? Terangkat hijab, zahir sesuatu. Ilmu, bila ada ilmu tahu, jelas. Bila ada sifat pendengar, tahu, dengar, jelas. Bila ada sifat basar, tahu, nampak. Nampak, terangkat hijab lah ke, inkishaf lah ke. Adakah inkishaf sama, inkishaf basar, inkishaf ilmu sama? Tak, berbeza. Allah Ta'ala melihat mengikut sifat basarnya. Inkishaf ikut sifat basar. Allah Ta'ala mendengar mengikut sifat samaknya. Inkishaf ikut sifat samak. Allah Ta'ala tahu dengan ilmunya. Inkishaf ikut jalan ilmu. Sama macam inilah. Tak payah pun bandingan ni nak faham beza. Tahu kita dengan tengok, tahu dengan dengar, tahu dengan ilmu. Beza tak? Beza kan? Beza. Contoh kinafah. Kinafah lagi. Kita tahu orang kata kinafah itu manis. Salah apa ke? Manis. Tak. Jadi kita tahu kita dengan ilmu. Tiba-tiba tak, kita tengok kinafah dan nampak ada semut datang. Tahu dengan melihat. Lain lah tu. Cuma tak boleh dengar je. Tak, sebab tak berkait dengan dengar sini. Tapi ada satu lagi, idrak kot cara rasa. Kita rasa, maka itu tahu ikut cara rasa. Faham? Beza tak tahu dengan ilmu, tahu dengan tengok, tahu dengan dengar, tahu dengan rasa? Beza kan? Beza. Ala faskini khamran wa kulli hiyal khamru wa la tuskini sirran ma amkanal jahru. Itu syair. Itu panjang buat cerita tu. Itu nak menunjukkan bahawa orang jahiliah dulu kata, ini bukan semua, ni syair jahiliah nak isbatkan ada beza. Tuangkan kepada aku arak. Bukan saya kata kilan. Nak pada bahasa nak mengatakan pada lurah ni ada beza. Hebatnya ketinggian bahasa. Tuangkan kepada aku arak dan katakan kepada aku itu arak. Jangan engkau tuangkan senyap-senyap selagi mana kamu mampu zahirkannya. Jadi syair ini khalifah tanya kepada seorang, tanya kepada pembesar dia, tak boleh jawab. Tapi seorang budak hamba jawab, kata, kenapa syair ni sebut suruh tuang khamar, lepas tu kena kabar pula khamar. Tuang khamar, dia suruh tuang khamar. Bukan ni lah. Tuang khamar, lepas tu kena beritahu khamar. Ikutnya cukup lah, dah tuang khamar, minum je lah. Tapi disuruh buat apa? Budak ni kata, kerana apabila dituang khamar, maka dia telah mendapat nikmat dengan tengok dan dapat nikmat dengan dengar bunyi. Cuma satu lagi tak dapat nikmat dengan tengok dan dapat rasa, satu lagi hawa dia yang tak dapat dengar. Katakanlah dia khamar. Supaya merasakan kelazatan tu dengan semua hawasnya. Ni tak ada kaitan dengan apa-apa arak. Jangan minum arak, arak haram. Cuma contoh istilah menyatakan bahawa ketingginya kefahaman orang Arab dalam nas-nas bahasa Arab. Okey. Mana tadi? Siwa darurah secara darurah, secara mudah. Maknanya memang kita secara mudah. Tahu secara tengok, tahu secara dengar, tahu dengan ilmu berbeza. Wal basaru, dan bermula sifat basar, melihat itu, mithluhu, macam tu juga. Wal idraku, sifat idrak, alal qawli bihi, atas perkataan orang yang kata ada sifat tambahan nama sifat idrak, Maturidiyah. Jadi mithluhu sama lah idrak. Jadi Maturidiyah dia tambah satu sifat lagi, sifat idrak. Ada lagi sebenarnya sifat takwin. Cuma idrak tu masalah yang masyhur lah. Okay.
Habis. Kemudian wal kalamu. Nak habis dah? Banyak lagi. Boleh Ustaz, lagi. Nak habis dah apa? Setengah lagi. Setengah. Boleh dah. Boleh habis ya? InsyaAllah. Siwa pun kembali kepada sifat lain. Tak ada lain. Siwa hu tu pada sama ah. Selain daripada sama. Selain pada sama. Hu tu. Apa yang selain pada sama? Ada. Kalau sama tu bahasa, ilmu. Okey. Wal kalamul azali, bermula kalam Allah Ta'ala yang azali. Huwal ma'na al-qa'imu bidzat, iaitu makna yang berdiri pada zat. Makna tu apa dia terima? Sifat Syekh. Jangan kata Muhammad makna lah. Ni ramai kalau kata kalam tu lah makna-makna. Makna di sini bukan makna maksud erti. Makna maksud sifat. Makna tu makna dalam kalam ahli usul maksudnya lawan kepada zat. Lawan pada zat. Zat wa makna. Lawan. Jadi dalam pembicaraan sifat ma'ani. Ma'ani jamak bagi makna. Sifat iaitulah sifat yang bahasa ada. Jadi ma'ani tu makna tu maksud sifat. Bukan makna yang maksud erti, pengertian, bukan. Jadi kalam itu sifat yang ada pada zat, yang berdiri pada zat, mana ada pada zat Allah, al-mu'abbar anhu, yang ditakbirkan dengannya, ditakbirkan daripadanya bil ibaratil mukhtalifati, dengan ibarat-ibarat yang berbeza. Ibarat-ibarat yang berbeza. Quran dengan bahasa Arab. Quran itu takbir kepada sifat kalam Allah. Ni soal ni. Kalam Tuhan, Allah sifat kalam Tuhan. Kena faham dulu sifat kalam Tuhan ni. Tuhan cakap bahasa apa? Sarap. Tuhan cakap bahasa apa? Tuhan cakap bahasa apa? Ke tak ada bahasa? Salafi kata bahasa Arab. Salafi kata bahasa Arab. Sebahagian lah. Ya, jadi bahasa tu makhluk tak? Jangan fikir. Ya Ustaz, jangan jawab macam tu. Tak macam tu lah. Nak cerita. Cuba nak, kita kalau dia guna istilah nak membodohkan akal. Apa? Jangan bodohkan. Apa? Apa istilah guna? Sekarang ni dah bila masalah tu tak boleh pula tanya. Sekarang ni masalah ni bukan masalah yang tak mampu difikir akal. Ada masalah ni masalah yang ulama bincang. Jadi bahasa-bahasa ni bahasa ni lafaz. Tak, bahasa tu lafaz. Ada makhrajnya, ada awal, ada akhir. Jadi awal, akhir, makhraj dan lafaz tersebut itu semua makhluk. Bunyi-bunyian makhluk lah. Makhluk kan tu. Jadi boleh layak atau tidak nisbah bagi Tuhan? Tak layak lah sebab makhluk. Dan Tuhan tak berkata-kata Tuhan bisu. Siapa kata pula Tuhan bisu? Ni banyak ni. Bila kata kita Tuhan bisu, dituduh macam-macam. Asy'ariyah tak kata pun Tuhan bisu sifat kekurangan. Sekarang ni yang nak dibincangkan sifat kalam ialah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, yang ada pada diri Allah, zat Allah Ta'ala. Sifat yang ada pada diri Allah itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan Quran tu kalamullah. Jadi dinisbahkan, dipanggil Quran kalamullah, Taurat pun kalamullah, merujuk kepada ibarat yang dimaksudkan daripada sebahagian makna yang ditunjuk oleh sifat kalam Tuhan. Sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah Ta'ala menurunkan makna-makna tersebut dengan bahasa Arab, maka jadilah Quran. Atau dengan bahasa Ibrani, jadilah Taurat. Atau Syriani, jadilah Injil. Ataupun Zabur. Jadi itu ibarat merujuk kepada sifat kalam Allah.
Sebab datang daripada Allah. Kita kata kalamullah, datang daripada Allah. Okay. Jadi sekarang ni dia nak bincang apa? Bila sebut sifat kalam, perbincangan sifat 20 yang tidak berhuruf, tidak bersuara tu apa? Sifat kalam yang ada pada zat diri Allah tu. Yang ada pada zat dan diri Allah tu. Balik kita pun, kita sendiri ada kalam. Kita ada sifat kalam kita. Kan apa syair tu? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu fil fuad, dalam hati. Wa innama ju'ila al-lisan, dijadikan lidah itu dalil kepada apa yang dalam hati. Jadi kita dalam hati kita kalau tak sebut, kita cakap dalam hati kan? Itu kalam kot nama. Jadi asal kalam tu dia kita sebut dalam hati. Tapi untuk beritahu kepada orang, untuk faham ke orang, kita sebut dengan lidah. Apa yang tersembunyi dalam hati, kadang-kadang bertepatan, kadang-kadang tak bertepatan, panggil nifak lah. Menyalahi apa dalam hati. Jadi lidah tu hanya nak menunjuk apa yang dalam hati. Jadi sebenarnya kalam tu apa yang dalam hati. Innal kalama la fil fuad. Gitu. Jadi kalam kita dalam hati ni berhuruf bersuara tak? Kalam kita dalam hati ni ada huruf, ada suara tak? Awak cakap bahasa apa? Orang Jawa cakap bahasa apa? dalam hati. Tak ada bahasa tak? Ada Ustaz. Ada. Makna tu ada dalam hati. Murak kosak dia tu. Tak? Dia sama je, cuma dia guna bahasa Jawa. Orang ni guna Banjar, orang ni guna bahasa Putih, orang ni Jerman. Gitulah dengan bahasa. Okey. Orang yang pandai empat bahasa, dalam hati cakap bahasa apa? Bahasa apa? Tukar-tukar. Dalam hati dia ada makna. Jadi kalam yang sebenar dalam hati, itu kita makhluk walillahi mathalul a'la. Jadi nak merujuk pada sifat kalam Tuhan tu, hak kita kalam dalam hati ni makhluk, ada mula ada akhir. Allah Ta'ala, kalam Allah tidak ada mula tidak ada akhir. Sifat yang azali yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana? Hak ni akal dengan fikir ni. Saya fikir lah. Ada hak ni akal tak boleh fikir. Faham? Jadi macam mana sifat kalam Tuhan? Wallahu a'lam. Segahlah situ. Kita boleh fikir lagi. Dalil dah fikir. Kalau nak fikir nak ada dalil pula. Okey. Ni tengok ni. Sekarang ni ini nak bezakan akidah ahli sunnah daripada akidah al-hashawiyah. Apa dia kata? Sifat kalam al-mubayinu, yang menyalahi li jinsil huruf, bagi jenis huruf. Dia bukan daripada jenis-jenis huruf. Wal aswat, dan suara-suara. Sifat kalam yang ada pada zat Tuhan tu tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu sifat kalam ada pada zat Tuhan. Bukan Quran ni. Quran ni ibarat daripada sifat kalam tu. Quran ni menunjuk kepada sebahagian makna yang dikendaki oleh sifat kalam. Al-munazzahu anil ba'di, yang sunyi, yang suci daripada ba'di, sebahagian, kulli, wa taqdim, terdahulu, takhir, terkemudian. Ni semua percakap ni sekarang ni ciri-ciri percakapan makhluk. Percakapan makhluk ada sebahagian ya, yang macam-macam boleh. Satu. Sebahagian. Takdim. Saya makan saya. Saya makan ikan makan saya. Boleh? Takhir, sukuk, diam. Tajaduk, berubah-ubah. Kita panggil berubah, bukan berubah. Tak jadi. Terjemah dia? Pembaharuan. Maknanya kita berubah-ubah lah. Tak? Kan kita bercakap berubah-ubah. Baharu, ada hak lama dah hilang, ada hak baru pula. Wallah ni kesilapan. Baca baris i'rab salah. Kesilapan lahan. Wal i'rabi, i'rab ni baris. I'rab tu lawan lahan ke macam mana? I'rab tu lawan lahan ke macam mana? Tak, i'rab tu baris. Silap tu silap tu umum. I'rab tu baris. Baris tu boleh jadi betul, boleh jadi salah.
Okey. Wasaili anwa'il mutaghayyirati, saili anwa'i taghayyurat, dan lain-lain jenis-jenis perubahan lain. Jadi sekarang ni apa yang Asy'ariyah buat, dia mengkaji percakapan makhluk. Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Tak? Allah Ta'ala ada sifat kalam. Okey, sekarang ni sifat kalam Allah tak sama sifat kalam kita. Macam mana nak tahu? Kita tak pernah dengar sifat kalam Allah. Zat Allah Ta'ala, sifat yang ada pada zat Tuhan. Jadi macam mana? Tengok pada makhluk. Sifat makhluk ni, kalam makhluk ni mana? Ada dulu, ada kediam, ada diam, ada berubah, ada i'rab, ada baharu, ada silap, ada huruf, ada suara. Maka sifat-sifat ini tak ada pada Tuhan, kerana itu ciri-ciri kalam makhluk. Allah tidak kalam Allah tidak ada ciri-ciri kalam makhluk. Dan macam mana? Wallahu a'lam. Itu tanzih. Kenapa tak kata tak ada kalam terus? Tak ada kalam, nafi ayat Quran. Sekarang ni Allah mengisbat. Itu tengok beza ahli sunnah mana. Allah Ta'ala isbat, kita isbat. Mana bahagian nafinya? Nafi yang tak layak. Kita nak tahu apa yang tak layak. Laisa kamitslihi syai'. Tengoklah makhluk. Jadi Asy'ariyah bukan tengok pada ni, Asy'ariyah ni kata Tuhan lah, tidak ni. Dia bincang bab Tuhan. Bukan. Itu hasil daripada kita faham makhluk. Sebab itu akidah Asy'ariyah akan membina ilmu. Sebab apa? Dia akan menggalakkan kajian kepada alam semesta, kepada sifat makhluk, kepada ni. Dia tak kaji Allah Ta'ala, dia kaji makhluk ni. Itu keluarnya tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ni. Sebab tengok pada makhluk. Cuma banyaklah. Ya memang sebab dia orang yang kaji dan mendetail dalam setiap kajian. Akhirnya bila dapat keputusan tu, ini sifat makhluk. Allah, sifat kalam Allah tidak sama sifat kalam makhluk. Macam mana? Wallahu a'lam. Mu'tazilah yang nafi. Ada. Lain tu Mu'tazilah di nafi. Itu beza situ. Okey. Al-muta'alliqu bima yata'allaqu bihil ilmu, yang bertakluk dengan apa yang bertakluk dengannya ilmu. Apa yang bertakluk ilmu? Seluruh sifat tu wajib sahih haruf. Minal muta'allaqat, daripada perkara-perkara yang bertakluk wajib sahih haruf. Jadi Allah Ta'ala, kalam Allah bertakluk dengan benda yang wajib. Mana Allah menyatakan zat dia ada. Zat dia ada itu wajib. Allah Ta'ala, kalam Allah bertakluk dengan benda mustahil. Benda mustahil. Syarik, sekutu bagi Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan dia ada sekutu. Tak? Qul huwallahu ahad. Apa lagi? Perkara harus. Kalam Allah berkait dengan perkara harus. Tuhan cerita tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Muhammad itu. Nabi Isa, Nabi Muhammad itu makhluk. Dia harus. Jadi bertakluk sifat kalam dengan wajib, mustahil, harus. Okay, Ustaz. Ya. Nabi Adam wujud dulu sebelum Nabi Musa kan? Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad. Ya. So Tuhan bercakap dengan Nabi Adam dulu. Lepas tu baru cakap dengan Nabi Musa, baru Nabi Muhammad. So bukan tu kira takhir. Bukan terangkum dalam zaman dia. Itu apa tu? Ini sekarang ni ta'bir ataupun kalam. Ini sebab kalam panjang pula. Okey. Sekarang ni takdim takhir tu menuju pada sifat kalam ada zat Tuhan tu. Sekarang ni khitab Tuhan kepada Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Muhammad. Khitab tu ada baharu ada akhir dah. Turun Zabur dulu. Turun Taurat dulu. Baru Zabur, baru Injil, baru Quran. Ada takdim takhir tak? Adalah. Nampak tak? Itu kalam ada takdim takhir. Itu bukan kalam sifat zat yang ada pada Tuhan tu. Itu kalam dengan maksud kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi-Nabi ini pada masa tertentu, pada tempat tertentu, dengan bahasa tertentu, yang merujuk kepada sebahagian makna kalam Allah. Jadi gini, sifat kalam, sebab itu ilmu akidah nama ilmu kalam. Sebab ilmu kalam ni dakik, detail. Jadi kenapa kita tak boleh kata Quran tu makhluk? Dan kalau itu makhluk ke?
ulama ahli sunnah melarang menyebut Quran itu makhluk. Kenapa? Kerana Al-Quran kalamullah. Kerana lafaz yang muradif dengan Quran itu kalamullah. Dari segi lafaz, Quran disebut kalamullah. Jadi kalamullah ni, kita boleh kata kalamullah makhluk tak? Tidak boleh. Kerana takut kita salah nisbahkan kepada makhluk itu kepada sifat kalam yang ada pada zat Allah. Maka ulama ahli sunnah melarang menyebut Quran itu makhluk. Adapun kita baca Quran, bacaan kita makhluk tak? Makhluk lah. Mushaf makhluk tak? Waktu tulis Quran makhluk lah. Tak terbakar kan, terbakar kan. Dah kata tak terbakar, itu mungkin kerama atau Allah Ta'ala menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Lain ceritalah. Tu orang duk bakar jabat agama, ambil Quran agama bakar tu, Bukan sifat Allah. ada? Bakar sifat Allah ke? Boleh kata gitu ke? Boleh kata bakar sifat Allah? Tak. Sebab sifat Allah tu pada zat Allah. Itu menunjuk kepada sebahagian makna yang Tuhan nak sampaikan daripada sifat kalamnya. Wal kalamu yanqasimu ila khabarin wa insya'. Sekarang ni secara umum kalam tadi terbahagi kepada khabar dan insya'. Itu secara umum lah. Perkataan, bukan sifat kalam tadi, bukan sifat kalam. Percakapan kalam tu terbahagi pada dua. Ayat statement tu ada khabari statement ataupun insya'i. Insya'i ni maknanya bukan statement, suruh ke larang ke. Fal khabaru ma yahtamilu sidqa wal kadhiba, iaitu yang menanggung benar ataupun salah. Lizatihi, merujuk kepada diri perkataan itu, bukan merujuk kepada siapa yang berkata. Merujuk pada diri perkataan itu, statement itu. Asalnya kita boleh kata betul salah. Bila kata saya ada, statement kan, boleh jadi betul boleh salah, betul tak? Pada perkataan tu, tapi tak merujuk pada unsur lain. Ada sekarang memang ada. Ada. Adalah. Bila kata dinding putih, boleh jadi betul salah. Perkataan statement. Statement ni makna benda yang boleh kata betul atau salah. Jangan lihatlah dia tu betul sungguh pada hakikat, itu kita asingkan. Lain dengan insya'. Wal insya'u ma la yahtamilu sidqan wala kadhiban li dhati, iaitu jumlah ayat yang tidak boleh menanggung benar ataupun salah pada dirinya, merujuk kepada diri kenyataan tersebut. Makan. Makan tu dia panggil jumlah insya'i, suruh. Boleh kata betul atau salah tak? Dia bukan segmen, bukan ayat penyata. Tak boleh nak kata betul salah. Salah dah. Salah kat mana? Orang suruh makan. Saya tak ambuh. Itulah. Awak tak ambuh. Sudahlah. Minum. Jangan tidur. Itu larangan. Boleh kata salah ke boleh kata betul? Tak boleh kata, bukan sebab dia bukan statement. Jadi jumlah atau ayat yang bukan statement nama insya'i. Secara mudahlah. Ada pun secara panjang dibincangkan apa kata golongan dalam insya'i, taraji, ar-raja, ada at-tamanni, al-amru, an-nahyu. Okey. Habis. Kemudian bila wasidku. Okey. Kalam tu percakapan. Ni selesai dah kalamullah, sifat kalam selesai dah. Bincang apa itu kalam. Percakapan. Ini umum lah ni, umum. Jadi al-kalam, kalam khabari yang menanggung makna boleh kita kata betul, boleh kata salah. Okey, sidik tu apa? Betul tu macam mana? Betul dalam percakapan itu, wasidqu ibaratun an mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri. Benar itu ialah ibarat daripada berbetulan khabar dengan hakikat. Nafsil amri, hakikat. Realiti boleh juga, yang hakikat. Hakikat ni bahasa Arab sikit. Bahasa Arab sikit. Realiti bahasa putih. Jadi anak apa ni? Apa nama ni? Western sikit lah. Kita pilih kalimah tu. Jadi tak, kita oriental sikit ataupun oriental lah. Jadi pemilihan tu, pemilihan perkataan. Bila kita hakikat, dan kita pun maklum hakikat tu apa maksud kan. Realiti tu bahasa putih sikit. Tengok kalau sarjana ulung tak ada. Macam mungkin Prof Nakib atas dah.
Moga Allah Ta'ala banyak kausi dia. Dia dikaji ni. Dia pentinglah pada penggunaan istilah, sebagaimana ulama dulu amat menitik beratkan penggunaan istilah. Okey. Jadi mana tadi? Benar itu jika berita atau statement itu bertepatan dengan hakikat. Itu benar. Wa khalafa li'tiqada am la, khalafa li'tiqada am la. Sama ada takmil, sama ada menyalahi i'tiqad ataupun tidak. Jadi sekarang ni dia nak merujuk khabar kebenaran itu ialah merujuk kepada statement yang menepati perkara yang hakikat. Sama ada menyalahi i'tiqad dia atau tidak, kita ambil kira tanpa melihat kepada i'tiqad seorang. Dia cakap betul, kira tu benar. Wal kadhibu adam mutabaqatil khabari lima fi nafsil amri. Bohong itu tidak bertepatan statement berita dengan hakikat. Wafaqa li'tiqad am la, sama ada perbetulan dengan i'tiqad ataupun tidak. Orang munafik kata innaka la rasulullah. Betul tak? Betul. I'tiqad dia mana? Dia tak mengaku, tapi perkataan tu betul. Faham? Gitu je. Jadi merujuk kepada statement tu saja. Okey, lagi habis. Wal amanatu. Wal amanatu. Okey, sekarang ni masuk kepada sifat-sifat yang berkaitan dengan Rasulullah. Boleh habis tak? InsyaAllah. Habis. Wal amanatu, bermula amanah, hifzu jami'il jawarihi al-zahirati wal batinati, terjaganya seluruh anggota-anggota zahir dan batin. Ini merujuk pada mana ni? Pada sifat amanah bagi Rasul. Minat talabbusi, daripada dalam bahasa sebut bersepakai dalam kitab. Itu dia betul. Bersangkut paut. Terjaga seluruh anggota yang zahir dan batin daripada melakukan. Dalam tu bersepakai, makna berlaku ataupun melakukan manhiyin anhu, perkara yang dilarang. Bila kata Nabi bersifat dengan amanah, ini pun kadang masalah faham. Saya secara umum lah, sifat wajib bagi Nabi siddiq, amanah, fatanah, tabligh kan. Apa maksud siddiq? Benar, makna Nabi cakap benar. Ada? Nabi cakap benar. Siddiq dalam sifat hak disebut 4 ni, siddiq merujuk as-sidqu fi da'wa risalah je. Benar pada dakwaan Nabi dia atau dakwaan Rasul, tu je. Dan Nabi cakap bohong ke? Tak. Nabi cakap benar, tapi benar selain pada itu masuk dalam amanah. Ini kadang-kadang ramai yang tak berhati lah. Tapi ala kulli hal, sebab apa di siddiq ni benar. Benar tu benar siap perkara lah. Ulama dalam membicarakan syarah kepada akidah-akidah Asy'ariyah, siddiq itu merujuk kepada benar pada dakwa kenabian atau dakwa Rasul je. Benar dalam percakapan, benar dalam perbuatan, itu masuk dalam sifat amanah. Apa itu amanah? Terjaga zahir dan batin daripada melakukan perkara dilarang. Apakah perkara dilarang? Menipu. Nabi tak menipu. Itu maknanya benar dalam percakapan. Nabi tidak menipu, Nabi bercakap benar. Nabi tidak mencuri, tak berzina, dan lain-lain lagi. Hak batin pula, Nabi tidak riak, Nabi tidak unjuk, Nabi tidak takabur, Nabi tidak hasad. Jadi itu masuk dalam sifat amanah. Amanah ni luah, yang diibaratkan dengan al-ismah. Maksum tu. Maksum tu mana? Maksum tu merujuk sifat amanah. Amanah itu diibaratkan juga dengan kalimah al-ismah, maksum. Maksum itu terjaga zahir dan batin Nabi daripada melakukan dosa. Bukan dosa je, manhi anhu, perkara yang dilarang. Lagi umum, perkara dilarang itu nahya tahrimin, sama ada larangan haram, au karahatin, ataupun makruh. Makna zahir dan batin Nabi tidak buat perkara yang haram ataupun makruh. Tak ada. Jadi perbuatan Nabi hanya wajib, sunat. Harus ada tak? Kalau ikut sini macam ada kan?
sebahagian ulama muhaqqiqin hatta harus pun pada hak Nabi jadi sunat. Sebab perkara harus yang Nabi buat menjadi syariat kepada umat. Kerana nak ajar umat, maka mengajar umat menjadi syariat pada umat tu digolong dalam sunat atau wajib pula. Jadi hatta harus pada Nabi pun berupah juga, naik darjat jadi sunat ataupun wajib. Maka muhaqqiqin kata perbuatan Nabi berkisar antara wajib dengan sunat je. Kalau kata harus tak apa, boleh lah. Tapi maknanya faham situ, asalnya harus. Tapi bila Nabi buat dengan tujuan nak mengajar umat, mensyariatkan, tidakkah mengajar umat dan memberi persyariatan tu jadi wajib ataupun jadi harus ke? Naik darjat ke situ. Mana? Nabi kan Nabi jahit sebenarnya di sunat. Nabi Nabi menjahit. Nabi wahyu menjahit. Dan perbuatan di rumah tu. Ha. Kalau dia kata semua tu sunat atau wajib. Ha. Nabi mana sunat bagi itu? Semua kan Nabi buat dalam rumah. Bukan gitu. Ni semua Nabi. Nabi jahit. Faham situ makna orang lelaki tak ada masalah. Dia nak jahit baju sendiri. Tak wajib dia suruh orang puang. Syariat kan? Dalilnya Nabi jahit baju. Jadi kita sunat ke? Tak. Sunat tu kalau kita nak ikut Nabi lain cerita lah tu. Ni bila Nabi buat gitu maknanya tak apa orang lelaki walaupun luar dia koyak, dia jahit sendiri. Tak wih ke bini jahit. Sayang kat bini. Betul tak? Tak wih bini jahit. Sebab apa? Sebab Nabi menjahit. Jadi syariat lah situ. Kalau Nabi tak jahit, boleh jadi. Bukan kata sungguh. Boleh jadi orang takut. Tak boleh buat kerja-kerja rumah ni, tak boleh buat ni. Ini orang puang ni. Tapi bila Nabi buat, Nabi pun buat. Apa? Pada hak Nabi, hak kita jadi halu. Okey. Karahah di sini tu maksud karahah tahrim ke ataupun karahah biasa? Sebab macam ada riwayat macam minum dia kadang-kadang macam itu tujuan nak suruh tanya tu. Okey, Nabi minum berdiri atau Nabi kecim dirilah. Senang. Kecim diri. Nabi kecim diri. Nabi kecim diri, pertamanya kena faham hadis tu Nabi buat semua ke? Buat selalu tidak. Keadaan tertentu, ada kata Nabi sakit, ada Nabi sampai tempat pun buang sampah tempat kotor, kalau duduk kotor pakaian dia. Jadi bila Nabi buat, asal perbuatan Nabi tu pada hak umat makruh hukumnya, tak apa sebab. Makruh hukum tak apa sebab. Tapi Nabi buat sebab apa? Syariat. Barulah tahu makna kalau kita pun berada situasi macam Nabi, tak salah kecil diri kalau berhajat. Jadi syariat bagi kita pula. Kalau tidak, boleh ni haram buat kecil diri tak? Sebab Nabi tak buat bidah. Tapi bila Nabi buat, tahulah makna dalam situasi gini boleh kita buat. Jadi persyariatan pula. Faham? Minum diri pun samalah. Setengah ulama yang mengatakan minum diri itu makruh, setengah ulama kata harus. Maka tak ada masalah, haruslah. Wal khiyanatu adamu hifzihima min dhalika. Dan khianat itu tidak terjaga keduanya. Mana? Jawairi zahirati wal batinah. Anggota yang zahir dan batin. Min dhalika ay minat talabbusi bimanhiin anhu, daripada melakukan perkara yang dilarang. Tu khianat. Amanah lawan khianat. Khianat apa? Tidak terjadi cakap dengan dia. Lepas maknanya dia minta maaf, Nabi pun tak apalah, Nabi maaf. Lepas Nabi keluar tu, Nabi tanya, Alaysa minkum rajulun rasyid? Tak adakah di kalangan kamu orang yang bijak? Bila melihat aku berpaling, dia terus bunuh orang ni. Kan aku dah halalkan darah dia. Dia ni kuat sangat menentang Islam, kutuk aku, kutuk sahabat-sahabat isteri Nabi. Nabi halal darah dia. Jadi tak ada di kalangan kamu orang faham ke bila tengok dia nak cakap aku berpaling, lalu dia bunuh orang ni? Lepas tu sahabat tanya, kenapa kamu tidak isyaratkan dengan mata? Afala asyarta ilaina, kenapa mudah isyarat dengan mata? Lepas tu Nabi jawab, maka nali Nabi, tak layak bagi Nabi mempunyai mata-mata yang khianat. Kan biasa kan kalau tengok cerita-cerita tak, cerita-cerita zaman dulu ke, tak, kalau raja nak suruh bunuh kan, mata je.
ataupun isyarat je kan. Isyarat je. Nabi tak layak buat isyarat gitu. Nabi nak cakap je lah. Sebab dianggap isyarat mata tu sebagai khianat dengan Tuhan. Makna Nabi dengan isyarat mata pun tak. Kalau kita kan mari awet isyarat ke senyap-senyap curi-curi itu khianat tu. Khianat pada pandangan. Dari Nabi, pada Nabi tak. Nabi tidak buat gitu. Maknanya hatta zahir atau batin, kalau ikutnya benda sangat begitu kan. Isyarat mata, tapi tak. Nabi sentiasa muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan dia tidak khianat hatta secara rahsia begitu pun. Jadi tidak berlaku pada hak Nabi SAW perkara yang haram, makruh. Hatta ulama kata yang sunat pun, yang harus pun naik hukumnya jadi sunat. Habis tak? Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah Ta'ala kita dapat habiskan ni, kita baca Al-Fatihah kepada pengarang kitab, kepada para ulama masyayikh yang menyampaikan ilmu kepada kita, kepada awliya ilah salihin, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca tu doa khatam itu. Doa khatam yang mana? Tu khulasah. Khatam. Tidak. Kita baca, jadi antara tempat yang digalakkan kita berdoa ataupun makbul doa ni ketika khatam Quran dan khatam majlis-majlis ilmu macam ni lah. Jadi siapa yang ada tu, kita aminkan siapa yang ada tu, kita baca doa khatam lah. Doa khatam majlis ilmu. Rabbana tarafna ni kan? Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Belum tu. Tak ada pun. Masuk je, dekat sikit. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun, waghfir ustur anta akraman satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. Bila mana ni? Ada. Ya Rabbana ta'ala. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي عدال الطش الصحبي، والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Soalan ke apa? Okey, ada soalan? Terbuka. Tutup dah. Belum ni. Tutup dah. Tak apa. Tutup. Lazat melihat Ustaz. Tutup. Kelas. Perbezaan amal itibari dengan